Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa ya ayyuhal mustami'un ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد. Sidang penonton, sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita lagi diberikan kesempatan ruang untuk bersama-sama bermuzakarah ilmu berhubung dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Mastika Hadis anjuran JAKIM ataupun Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan saya doakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah diberikan kesejahteraan, kesihatan, diberikan kemudahan segala urusan kita dunia, dan insya-Allah pastinya kita doakan kebahagiaan kesejahteraan di akhirat insya-Allah. Baik, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, kita masih lagi berbicara perihal solat dan kali ini kita membicarakan perihal perkara-perkara yang membatalkan solat. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Perlu kita tahu kerana ianya adalah melibatkan sah atau batalnya solat kita. Sebahagian ulama bahkan mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala menetapkan kepada pengikut mazhabnya, iaitu kitalah pada hari ini, bahawa dalam syarat sah solat itu sendiri, selain yang perkara-perkara yang dinyatakan dengan jelas oleh baginda Nabi SAW sebelum solat itu, berwuduk, pakaian bersih dan sebagainya, adalah kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, syarat sah solat itu juga terletak kepada perkara-perkara ilmu. Apa maksud perkara ilmu? Ilmu solat iaitu seseorang hamba Allah yang ingin mendirikan solat. Apabila dia dah bersedia untuk solat, maka dia perlu bersedia juga dari sudut rohani, iaitu sudut pengetahuan ilmu tentang ilmu solat. Sebagai contoh, kata beliau, seseorang itu apabila dia mendirikan solat daripada mula takbir hingga salam, perlu dia tahu setiap perbuatan, setiap pertuturan bacaan yang dia buat dalam solatnya menentukan perbuatan perbacaan yang mana yang wajib atau rukun, dan mana perbuatan ataupun bacaan yang sunat. Maknanya bukan boleh main solat macam itu je, tunduk, sujud, bangun, lepas tu tahiyat akhir, selesai. Tak. Mengikut mazhab kita Imam Syafi'i, perlu ada ilmu tentang pengetahuan ataupun mendalami ilmu solat itu sendiri. Dalam solat kan ada hukum rukun, wajib, ada hukumnya sunat, ada yang hukumnya makruh, betul, dan termasuk perkara hukum-hukum yang membatalkan solat. Maka tidak sekiranya seseorang itu, kata Imam Syafi'i, tidak tahu, rukuk tu dia tak tahu rukun, tahiyat awal itu dia tak tahu adalah sunat, dia tak tahu, maka kata Imam Syafi'i boleh menyebabkan batalnya solat. Walaupun dari sudut hukum fiqh sah, tapi dari sudut penerimaan sebagai ilmu orang yang mengerjakan solat itu dari sudut ilmu yang diamalkan, tidak sah. Sebab itu Imam Syafi'i mengatakan kaul dia, pandangan dia, pendapat dia, bahawa seseorang Muslim itu yang ingin dirikan solat perlu tahu hukum hakam solat itu sendiri, tahu tentang mana rukun, mana sunat dan sebagainya. Jadi saya kira tuan-tuan haji, puan-puan hajah kita semua tahulah dan wajib tahulah. Habis Ustaz, macam mana kalau tak tahu rukun ada 13 tu, tak tahu yang mana 13, tak tahu rupanya doa kunut itu adalah sunat, tak tahu pula yang tahiyat awal itu adalah sunat, saya ingat wajib, sebab itu kita buat, memanglah tahiyat awal itu kita buat, tapi tak tahu pula ianya adalah sunat, sebab kita buat aja. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bagi golongan ini, dia tidak dapat lagi mengetahui ataupun dia bukan jahil lah, maksudnya dia belum lagi mendalami ilmunya ataupun dia masih dalam proses belajar ilmu, maka ia dibenarkan
dan menganggapkan segala yang tentang rukun solat ataupun perkara sunat dalam solat itu sendiri, dia kena yakin bahawa perbuatan bacaan dalam solat itu semuanya adalah rukun. Kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Maknanya, dia buat daripada takbir, seorang yang tidak tahu mana nak bezakan rukun sunat dan solat ni, dia angkat takbir hingga salam tu, dia buat tu semuanya, dia yakin adalah wajib. Jadi kena buatlah, saya awal kena buat. Kalau tidak, dia kena ulang balik solat dia. Sebab apa? Sebab dia tak tahu mana rukun, mana sunat dalam solat. Maka dia kena anggapkan segala perbuatan dan bacaan dalam solat itu adalah wajib ataupun adalah rukun. Itu pandangan kaul Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab kita. Itu pengenalan tentang kita kata tentang penjagaan kita terhadap solat ataupun mendirikan kita terhadap solat. Baik, saya baca dalam hadis berkaitan yang baginda Nabi SAW menyebut dalam solat itu perlu dijaga, perlu dijaga dan perlu tahu apa yang perlu dibuatkan, apa yang perlu dibacakan dan sebagainya. An Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna hazihi salah la yasluhu fiha syai' min kalamin nas. Inna ma hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran, rawahu Muslim. Kata Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya solat itu tidak layak dicampuri dengan sesuatu daripada perkataan manusia. Maknanya kalau kita dah angkat takbir Allahu Akbar daripada alif, lam, ha, hamzah, kaf, ba, ra, 8 huruf tu dah sempurna, maka tak boleh apa-apa yang dicampuri kata kalam manusia ataupun percakapan manusia. Kan manusia kan biasa kita cakap apa? Betul lah, kita cakap apa khabar, itu kalam manusia lah. Kamu buat apa? Dah tak boleh dah cakap-cakap kalam manusia itu dalam solat dah. Ini mengikut baginda Nabi SAW, tak boleh masukkan campur aduk kalam manusia. Boleh pula tanya dah makan, tak boleh dalam solat dah, tak boleh. Walaupun bahasa itu bahasa Arab. Contohnya bahasa Arab ada perkataan waqa, waw, qaf, ya, waqa, maknanya jaga, maknanya jagalah, maknanya kalau jagalah, kata kerja perintah bahasa Arab waqa menjadi perkataannya qi, hurufnya satu je, qi, jagalah, waqina azabana, waqina, tu contoh perkataan waqa tu adalah pada doa kita baca kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, wa dan qi, peliharalah, jagalah. Na tu kami, jagalah ya Allah daripada azab api neraka. Maknanya qi tu jagalah, peliharalah. Kita cakap dalam solat qi, bahasa Arab tu, tapi itu adalah kalam kita di luar, maka tidak dibenarkan dalam solat. Kalau buat, itu kata tajuk kita hari ini ialah berbicara tentang kalau kita lakukan perkataan kalam itu, kita masuk dalam solat kita, maka batalah solat dan perlu diulang semula. Okey. Baik, dalam solat tu hanya Nabi menyebut bahawa dalam solat itu hanyalah 3 perkara saja. Apa dia? Tasbih, takbir, qiraatul Quran. Jadi kita faham yang dikatakan bacaan-bacaan dalam solat itu yang bukan kalam manusia itu adalah apa dia? Iaitu memuji Allah, membesarkan Allah dan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Contoh ayat Quran, kalau yang rukun Al-Fatihah, itu ayat Quran. Ayat Quran yang sunat iaitu surah lazim ke, surah panjang ke, sajadah ke, ataupun ayat-ayat yang potongan-potongan ayat yang boleh kita baca dalam Al-Quran, dalam solat. Baik. Maknanya kesimpulan pada hadis ini, dalam solat daripada takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak ada satu pun perkataan apa, walaupun huruf qi contohnya, yang boleh dimasuk ataupun dicampur aduk dalam solat. Tak boleh disebut ataupun dibuat perbuatan itu di dalam solat. Yang kedua, kesimpulannya dalam solat itu hanya yang ada dalam solat itu adalah tasbih, takbir dan juga qiraatul Quran, ayat-ayat Al-Quran sahaja. 3 ni je yang boleh dalam solat. Hadis berikutnya iaitu
daripada an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fi shalah la syughlah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW sabda, sesungguhnya dalam solat itu telah sedia ada bacaan-bacaan perbuatan-perbuatan, maknanya bacaan-bacaan tadilah tasbihnya, takbirnya, qiraatul Qurannya, dan perbuatan-perbuatan iaitu berdiri tegaknya, rukuknya, sujudnya, duduk tahiyat akhir, antara duduk sujudnya, duduk tahiyat akhir awal, duduk tahiyat akhirnya. Ya, dalam solat itu perkara itu yang menghalang daripada mencampurinya dengan sesuatu yang maknanya tidak boleh perkara lain. Lebih kurang maksudnya hadis yang pertama tadi, tidak boleh perkara lain yang boleh kita lakukan dalam solat selain tiga perkara tadi. Ya, baik. Sekiranya kita melakukan selain pada tiga perkara tersebut, maka ulama menggariskan beberapa perkara yang tidak boleh yang dibawa masuk dalam solat, ya, ataupun menyebabkan solat itu batal, iaitu pertama, berhadas kecil maupun pada besar. So hadas kecil itu ialah qada hajat lah, ya, qada hajat. Manakala hadas besar tu, ya, seperti janabah, haid, ya, nifas, ya, wiladah, itu maknanya hadas besar. Sekiranya dia berhadas, dia kena sucikan dululah. Macam mana nak sucikan hadas kecil qada hajat tadi? Dengan dia berwuduk. Bagaimana dia nak mensucikan hadas besar seperti janabah, nifas, haid, nifas, wiladah, ya, bagi orang wanita lah, ya, dengan dia mandi hadas besar, ya, ataupun mandi wajib. Kalau hadas kecil dengan berwuduk, ya, maka terangkat hadas kecil tadi. Manakala hadas besar, ya, seperti janabah, haid, nifas, wiladah tadi, terangkatnya dengan melakukan mandi besar, mandi wajib, ya. Dan kalau nak melakukan solat, dia kena, ya, berwuduk, ya, untuk mengangkat dia hadas besar. Maknanya kalau hadas besar dia kena buat dua mengangkat, satu mandi, yang kedua dia kena buat wuduk. Manakala kalau hadas kecil seperti qada hajat tadi hanya mengangkatnya dengan berwuduk. Baik. Sekiranya dia berhadas, dia tidak boleh melakukan. Ya, tak boleh melakukan. Setengah ulama kalau ada hadas besar ni, jangan kata nak solat, dia nak baca Quran pun tak boleh. Ya, dan jumhur ulama mengatakan tidak boleh orang yang berhadas besar mengajar Al-Quran. Membaca tak boleh dah, mengajar Al-Quran pun tak boleh. Membaca Quran tak boleh, mengajar baca Al-Quran pun tak boleh. Maknanya perlu ambil perhatian, ya, kaum-kaum wanita, utamanya ustazah-ustazah, ya, bila dia nak mengajar Al-Quran di kelas atau mengajar anak muridnya, macam bagaimana dia nak mengajar dengan tidak membaca Al-Quran sekarang yang dia berhadas tadi. Mungkin dengan bacaan Al-Quran, bacaan komputer ataupun bacaan rekod ataupun bacaan rakaman, ya. Contoh wasilah yang lain, ya, yang mana kaum wanita ini apabila berhadas besar, dia tidak boleh mengajar Al-Quran ataupun tidak boleh mengajar atau membaca Quran itu walaupun dia mengajar. Tak boleh. Ini jumhur, ya, muktamad, ya, berdosa. Sebab apa? Sebab dia tidak terangkat lagi hadas besarnya, iaitu nifas contohnya. Haid contohnya. Ya. Okey, sekiranya dia berlaku, maka tidak sah solatnya, apabila dia berhadas kecil maupun besar. Contoh, hadas kecil imam, ya, tengah-tengah solat berlakunya apa tadi? Maaf, okey, berlakunya ada besar, ada contohnya imam, ya. Imam dia sedang solat, tiba-tiba jatuhlah tahi cicak di atas bajunya, kan? Maka makmum yang di belakang ataupun jemaah yang nampak, dia kena menggantikan istikhlaf pada imam tersebut sebab dia tidak boleh teruskan solat. Kalau dia teruskan solat, maka batal sebab dia hadas kecil tadi. Itu bukan hadas kecil lah. Maknanya hadas kecil ni maksudnya jika dia tak berwuduk lah. Maknanya dia belum berwuduk, imam tadi. Maka dia teringat dalam solat, imam tadi contoh. Ataupun makmum lah, dia teringat, aku tak berwuduk, terlupa. Maka dia kena segera batalkan, keluar solatnya dan dia belum mengambil wuduk. Sebab dia belum terangkat hadas kecil. Begitu hadas besar, kan? Baik imam, baik makmum, dia terlupa mandi janabah. Contoh, ya, Allah, aku terlupa nak mandi tadi.
maka dia kena wajib keluar solat untuk dia mandi dulu dan berwuduk dan kemudian solat. Bagaimana kalau dah selesai? Dah selesai, tengok-tengok Allah terlupa untuk mandi. Maka dia kena mandi dan kena ulang balik solat. Sebab solat yang dilakukan tadi tidak dikira kerana dia berhadas besar. Maksudnya kalau dia berhadas kecil ada besar, walaupun dia terlupa, dia kena ulang semula. Dia kena sucikan dahulu. Baik. Terkena najis. Ini yang poin yang kedua ni lah yang berkaitan dengan terkena najis. Contoh imam sedang solat ataupun makmum sedang solat, tiba-tiba tengah-tengah solat jatuh tahi cicak, najis cicak. Najis cicak tu terkena baju imam ataupun terkena tangan dia. Maka dia kena berhenti solat tadi dan perlu dia membersihkan, dia solat semula. Itu cara dia. Maknanya mana-mana sama ada pakaian dia, tempat sujudnya ataupun pada badannya. Kena badannya, kena tangan, baju, tempat sejadah. Bukan tempat sejadah, tempat sujud dia. Mana tempat sujud dia, tempat sembahyang dia tu ada najis, maka tidak boleh dia melakukan solat. Maknanya dia batal lah solatnya. Tapi kalau tempat itu contohnya najis itu di tempat lain, di tepi, kita ambil tempat yang tak ada najis lah. Contohnya najis cicak tadi, di tempat sejadah kita, tiba-tiba jatuh, kita beralih lah untuk tidak ataupun tidak terkena lah pada najis tersebut. Maksudnya 3 keadaan ini tidak boleh bernajis: badan, pakaian dan juga tempat solat tadi. Okey, sebab itu tempat solat tu kalau kita tak ada di luar masjid contohnya kan, yang ada pekarangan tu kita tak nampak najis, sebab tu kita disunatkan kita bawa sejadah. Sejadah tu menyelamatkan solat kita. Kita ni sekarang ni pula musim COVID ni ataupun kita kata wabak ni, antara hikmahnya sentiasa ingat bawa sejadah. Bila sejadah ni kita yakin dengan tempat yang kita nak sujud, tempat kita nak solat itu adalah bersih. Tapi kalau tak ada sejadah, kita main sembahyang ni takut tempat tu rupanya tempat najis kucing contohnya, tempat najis kanak-kanak contohnya, kita tak tahu. Tapi bila adanya sejadah, dia berlapik. Itu maksudnya kena suci ataupun jangan ada najis pada 3 keadaan ini: badan, pakaian dan tempat solat. Yang ketiga, terbuka aurat. Tengah-tengah sembahyang, ni kaum wanita lah, kan? Top ternampak, rupanya ada rambut, kan? Maka aurat tu contohnya. Maka sebab itu orang wanita ni, kenapa nama wanita? Kerana dia dalam bahasa Arab wanita ialah imra'atun. Imra'atun dalam bahasa Arab mir'atun, cermin. Imra'atun perempuan. Nampak kalimah hampir sama. Sebab apa? Sifat wanita ini dia perlu sentiasa melihat cermin. Bila dia nak solat tu pastikan tiada aurat yang keluar yang dinampak. Contoh rambut tadi. Dia kena tutup aurat dia sebaik yang mungkin baru dia solat. Sekiranya ternampak walaupun selai, lepas baiklah ada rambut, maka dia kena ulang. Kerana apa? Sebab auratnya telah terdedah. Melainkan kalau dia tadi kata pengarang terbuka aurat tadi, kecuali dia tutup semula. Nampak dia terus tutup, kan? Jangan biarkan. Boleh maafkan. Itu contoh kaum wanita. Kaum lelaki pun sama. Contohnya terselak terbuka aurat, nampak peha tok imam. Nampak peha tok imam. Jemaah ternampak juga. Amboi tok imam punya betis putihnya contoh. Maka cepat-cepat tutup. Sebab maklumlah sekarang ni Masjid Surau kan ada kipas gergasi tu kan. Dia punya angin tu macam angin pantai. Jadi terbuka tiba-tiba, cepat-cepat tutup. Jangan kata dah terbuka, dah kena ulang balik solat tadi. Tak. Ulama kata cepat-cepat tutup. Cepat-cepat tutup. Mana terbuka aurat ni batal, tapi kalau segera kita tutup, dia tidak membawa kepada perkara yang batalkan solat, tidak. Sebab dia ambil tindakan action. Tapi kalau dia terbuka biar sampai sudah habis, batal lah solat dia. Seterusnya berkata-kata dengan sengaja sekalipun dengan 2 huruf. Sekalipun dengan 2 huruf, macam tadi 1 huruf qi. Dia kata ke anak dia qi. Dah solat dia kata ke anak dia qi, orang Arab lah kan. Qi pun batal ya. Sebab itu kata sekalipun dengan 2 huruf atau dengan 1 huruf yang boleh difahami. Tadilah qi
jaga-jaga. Dalam bahasa Melayu kita jaga-jaga, panjanglah. Dalam bahasa Arab satu je hurufnya, qi, qaf pada bawah. Qi maknanya jaga-jaga. Sekiranya dalam solat tengah dia baca waladdallin amin, dia nampak anaknya, contohlah, contohnya nampak anaknya main-main, tiba-tiba ada kaca kan, contohnya dia nak main kaca, dia pun cakap ke anak dia, qi. Qi tu maknanya jaga anak, ada kaca depan tu, dia nak cakap macam tu. Maka batal lah solat sekiranya dia bercakap begitu atau buat tindakan begitu. Ya, walaupun satu huruf. Setengah ulama kata, bukan kata satu huruf, mengeluh. Contoh, badan lepas main bola, contoh main bola, sakit-sakit badan, main badminton, sakit-sakit badan. Lepas tu solat. Bila dia sujud, okey. Bila dia duduk sujud, okey. Bila dia sujud kedua, dia nak bangun rakaat kedua, dia macam berat badannya, aduh, ataupun macam itulah. Dia macam mengeluh kan? Ataupun dia nak turun sujud pun sakit, macam dia macam sakit, nak tak sakit, aduh, kan? Ataupun dia seaduh tu fahamlah perkataan. Contohnya, pun tak boleh. Maksudnya tak boleh. Ya, itu maksud yang dikatakan berkata-kata dengan sengaja walaupun dua huruf atau satu huruf ataupun apa yang boleh yang difahami. Ya, tak boleh. Ya. Pun tak boleh. Ya. Bukan lah, apa tadi? Apa? Air. Kan dia nak turun, dia nak bangun daripada sujud tu, berat badan dia, sakit main bola tadi, ataupun dia nak sujud pun aduh, dia macam mengeluh, pun tak boleh. Dalam bahasa Arab dia panggil awah kan, awah ni lah, dia macam mengeluh. Sebab tu jangan campur aduk. Nabi kata la syughla, inna fi salati la syughla. Tak boleh disebutkan dengan yang lain. Syughla ni disebutkan, dicampur adukkan dengan perkara lain. Walaupun tadi, walaupun qi tadi satu huruf, tak boleh. Seterusnya, makan dan minum dengan sengaja. Orang faham, memang takkan kita nak makan minum start dalam solat. Orang faham juga makan minum tu maksudnya ambil air minum dalam solat, ataupun makan dan minum masuk dalam yang dimasukkan ini, ya, ambil nasi makan tengah sembahyang. Itu memanglah yang dimasukkan makan dan minum dengan sengaja ni. Contoh yang kita kata kena hati-hati. Contoh, kita dah ada wuduk, kita pergi makan sebelum solat, makan dulu sempat, sebab makan tidak membatalkan wuduk. Betul? Tak makan wuduk. Tapi kesan-kesan makanan dia tu. Ya, contoh dia makan kuih badak kuih badak yang ada inti kelapa tu lah. Kuih ketayap kuih ketayap. Kuih ketayap kuih ketayap yang ada inti kelapa. Terselit-selit kelapa-kelapa tu kat gigi-gigi dia, tengah-tengah semayang dia terasa ada macam kelapa, lepas tu dia telan. Itu dia masuk makan. Maka kalau dia buat begitu, tindakan begitu, maka batal solat dia. Termasuk kalau dia lepas minum, dia nak semayang, dia sempat minum air sirap. Air sirap tu manis. Jadi air liur yang masuk manis tu, dalam tempoh yang sekejap, dia masih rasa manis. Lepas tu dia agak tak habis semayang, dia pun telan rasa manis. Dia rasa manis pun aku, dia pun telan. Maka batal juga. Sebab apa? Ada anasir lain dalam air liur dia. Tapi kalau dia dah bercampur lama dengan air liur, dah tak ada rasa kemanisan itu, dia sembahyang, tak ada masalah. Sebab itu bila kita nak bersembahyang ni, kita banyakkan apa? Dia berkumur-kumur. Sebelum nak sembahyang, lagi-lagi lepas kita makan tadi, dia tak batalkan wuduk. Maka tapi bimbang bila dalam solat nanti dia mengganggu kita. Sebab itu disunatkan berkumur-kumur. Ya, disunatkan apa? Bersiwak. Kan? Bersiwak sebelum solat, ya, ataupun sebelum berwuduk. Siwak ni sebenarnya hukum sebenar-benar bersiwak sunnah. Bersiwak ni bukan sebelum nak angkat takbir tu kita bersiwak. Itu yang berlaku dalam kalangan kita, yang perbuatan itu sebenarnya tak ada warid pun pada hadis Nabi SAW. Bersiwak yang dikatakan bersiwak yang sunnah itu adalah sebelum berwuduk. Kan kita nak kumur-kumur tu, kita bersiwak dulu, baru kita kumur-kumur dan ambil wuduk. Itu waktu yang sesuai untuk bersiwak. Bukan nak angkat takbir tu, keluar poket, kita pun bersiwak, angkat takbir. Tak boleh, tak sepatutnya berlaku keadaan itu. Sebab itu saya sebut tadi, balik pada tadi, poin dia makan dan minum dengan sengaja, bukan maksudnya ambil air, cawan minum, bukan ambil pinggan, makan dalam solat.
iaitu apabila setelah kita solat ada anasir-anasir itu dalam mulut kita, sekiranya kita buat demikian maka batallah solat kita. Itu hati-hati Tuan Haji ataupun Puan Hajah. Termasuk juga ke hak kita. Balgham, bahasa Arab kata balgham. Ke hak kita balgham. Kadang-kadang kita terkeluar. Sebab itu disunatkan untuk meludah ke kiri. Dalam solat boleh. Ataupun kita ada rida, kan? Ketika rida, lak pada rida tadi. Ini kita terkeluar balgham, kita telan. Itu pun dikira sebagai makan dengan sengaja. Hati-hati, hati-hati. Sebab perkara ini kadang-kadang kita tak ambil peduli, tak ambil perhatian, maka kita buat rupanya solat aku batal. Di akhirat rupanya tidak diterima. Dipersembahkan ini solat engkau dah lah tak khusyuk satu hal lah. Rupanya cacat dari sudut, tak sah solat tadi pun rupanya di akhirat dipamerkan. Sebab apa? Sebab tidak belajar, tidak mengetahuinya. Okey. Kemudian bergerak 3 kali berturut-turut sekalipun dengan terlupa. Kita faham bergerak ni tangan anggota besar lah yang bergerak terturut-turut ialah membesarkan setakat jari, tidak, ataupun mata tidak termasuk anggota besar. Anggota besar termasuk kaki, tangan. Berturut-turut tu maksudnya kalau berjalan tu 1, 2, 3 berturut-turut. Batal. Tapi kalau dia sekarang bergerak 1, 2, tak batal. Sebab hukum mengatakan bergerak 3 kali. Dia tadi gerak 2 kali. 1, 2. Tak batal. Kemudian dia gerak lagi. 1, 2. Tak batal. Sebab dia yang tak boleh ialah bergerak 3 kali berturut-turut. Kalau gerak tadi 1, 2 tak berturut-turut kan? 1, 2 tak berturut-turut. 1, 2 sampai kat depan mimbar pun boleh. Bergerak, tapi tak pernah orang buat lah sembahyang apa bergerak sampai daripada hujung masjid ke hujung masjid. Walaupun solatnya sah sebab dia tak bergerak 3 kali, tapi tak pernah dibuat orang lah. Tapi nak bagi tahu hukum, sekiranya dia bergerak 1, 2, ambil tempoh tumakninah lah. Tumakninah ni maknanya tenang. 1, 2, sah solatnya. Yang tak boleh 1, 2, 3 batal. Itu kaki. Tangan pun sama. Sami Allahumma hamidah. Berhayun 1, 2, 3. Batal. Itu maksud tidak boleh bergerak ataupun bergerak 3 kali berturut-turut. Sekalipun terlupalah Ustaz, saya jalan 1, 2, 3 Allah terlupa. Tak boleh. Batal. Ini pada sisi Imam Syafi'i. Kita pegang Imam Syafi'i. Walaupun mazhab lain, dia berjalan je pun. Mazhab Hanafi contohnya. Relax dia berjalan. Kita kata batal, tapi pada di sisi ulama mereka, kita ulama kita mazhab Imam Syafi'i tak boleh bergerak 3 kali anggota badan yang besar dengan berturut-turut, walaupun terlupa. Melompat atau memukul dengan kuat atau bergerak dengan kuat dengan tak tujuan bermain-main. Ini lagilah. Tengah sembahyang boleh pula melompat-lompat. Itu lagilah. Mana bergerak yang besar lah. Ketawa tergelak-gelak. Ketawa ni pun isu juga. Dia tengah sembahyang boleh teringat pula cerita yang dia berlawak tadi. Dia berlawak dalam solat. Tergelak. Batal. Setengah ulama macam mana boleh dikirakan gelak yang batal? Sehingga kan boleh keluarkan 1 huruf. Tadilah yang kata sekalipun 2 huruf mahupun 1 huruf. Sakat ataupun berdehim tu pun ada isu juga. Itu kita bicara tentang lain untuk berdehim dalam solat. Tapi nak bagi tahu ketawa yang menunjukkan huruf qaf tadi pun tak boleh, begitulah gelak. Sehingga kan ada boleh dikira sebagai huruf, maka batal. Ini kan main ada ke ustaz dan solat orang bergelak? Sebab ulama tulis ni ada, sebab ada tu yang ulama tulis dalam buku. Dia teringat tadi sebelum solat dia berlawak. Rupanya lawak tadi dia bawa dalam solat sampai dia tergelak dalam solat. Tak ada orang buat lawak pun, tapi dia ingat. Sebab itu sunnah, sunnah untuk mendirikan solat ialah menunggu waktu solat. Kenapa? Kenapa ada qabliyah, solat sunat qabliyah? Maghrib, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah zuhur, qabliyah isyak. Sebab qabliyah tu dia memberikan tempoh bertenang untuk kita melakukan solat yang fardu. Sebab itu sunnah Nabi SAW
ya, baginda Nabi SAW tidak pernah tinggal, iaitu menunggu waktu solat. Kita dah nak solat tu baru kita sibuk nak solat. Azan baru kita sibuk nak pergi terus sampai terus angkat takbir. Jadi tak ada tempoh bertenang untuk kita dirikan solat. Sepatutnya kita ada tempoh bertenang, barulah kita dirikan solat. Berpaling daripada menghadap kiblat dengan sengaja, ya, dan seterusnya, ya. InsyaAllah kita akan pergi perkara berikutnya dan juga perkara yang makruh, ya, dalam solat, insyaAllah. Ya, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan memberi manfaat, ya, tentang perkara-perkara ilmu dalam solat. Ya. Lepas ni kita akan pergi perkara makruh pula. Ini lagi perkara makruh, walaupun kita alasak makruh, sebenarnya ianya juga mencacatkan solat kita. Kalau batal tadi dah tentu cacatlah solat, bahkan kena ulang. Makruh ni tidaklah sampai tu ulang, tapi dia mencacatkan kualiti solat kita. Sekadar itu, jumpa lagi insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.